Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. 大家早上好。 Ya, kita bersyukur ya. Saya berharap semua dalam keadaan sukacita. Karena di dalam Yesus penuh dengan harapan. 我们要感恩，因为在主里面，我们大家都有健康。 Seperti apa yang sudah Yesus janjikan kepada kita yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memeliharamu. Itulah janji Tuhan Yesus kepada kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Dan kita belajar untuk merendahkan diri kita agar kita begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kita menjadi anaknya. Ya, mari sebelum kita memulai kebaktian ini, pagi hari ini kita bersaat teduh. 我们大家默祷。 Mari kita mulai kebaktian ini dengan ujian Jialing Sung yang ada di depan nomor 17. 我们要唱家里颂前面的第17首。 Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 14, Sakti Sewote Tinan Suo. 我们再唱一首歌，赞美我们的主。第14首，Tuhan perlindunganku。 是我们在患难中。
Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik. Engkau yang selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala kegiatan baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau juga dapat mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Ini adalah suatu anugerah dari Engkau ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Matius Tukiran dan akan diterjemahkan oleh Pendeta Lydia. Kiranya Tuhan berkatilah dia, berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali dengan pujian nomor 75, yaitu Harapan Baru. 还没有祷告，我们再唱一首歌，第62首， 75首，sorry，第65首， 新希望。 新希望，harapan baru，75首。 有请杜牧师讲到领悟出法律。 Shalom Bapak Ibu. Di sampingnya malam Pinang. Semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Ya.
读经之前，我们再一次的祷告。 Tuhan bersabdalah kepada kami umat kekasih-Mu melalui kedua hamba-Mu yang saat ini dipercayakan untuk melayangkan sabda Tuhan. Berkati supaya kami semua mendapat hikmat, pengajaran, kebahagiaan yang sempurna karena kami bersandar kepada kebenaran firman-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Filipi pasal kedua. 我们翻开《腓立比书》第2章。 Filipi pasal kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. 腓立比书第2章第1节到11节。 Tapi saya atau kami berdua hanya membacakan ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8 saja. 我只有读第3到第8节。 Filipi pasal kedua 腓立比书第2章， bacaan lengkapnya satu perikop yaitu ayat 1 sampai 11, tetapi saya akan fokuskan di ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. 我们今天只读第3到第8节。 Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 腓立比书第2章第3到第8节。 凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看自己看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚举，取了奴仆的形象。 成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于且死在十字架上。 Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan memelihara dalam praktek hidup imannya. 我们读经到这里，读了又存在心里，并行出来的人有福了。 Saya punya dua orang sahabat baik yang kedua-duanya punya istri itu warga negara asing. 那我有2个好朋友，他们的妻子都是外国人。 Yang satu menikah dengan perempuan asal Korea. 一个是嫁给韩国人， Satu lagi menikah dengan perempuan asal Jepang. 一个嫁给日本人。 Ada yang unik dari kedua nyonya yang baik ini. 这2个姐妹都有特殊的生活。 Tiap kali dulu berapa kali ikut kebaktian di gereja kita.
有好几次在我们教会参加聚会， Nah, tiap kali ketemu saya dan tentu juga pasti ketemu orang lain siapapun, 当他遇到我或遇到其他的人， ada satu pola hormat yang ditunjukkan, 他有一个敬礼的方式， yaitu dengan cara 就是这样的方式，我觉得头低到90度， ya dia menundukkan kepala sampai kurang lebih 90 derajat begitu. 就是低头低到弯下来有90度。 Saya yang sebagai manusia biasa rasanya tidak layak terima hormat sampai sedemikian rupa. 我是一个非常平凡的人，觉得很不配得到他这样的敬礼。 Tapi memang itulah pola cara yang mungkin sudah turun-temurun dan menjadi budaya dan tradisi yang baik yang diajarkan oleh kedua bangsa asal mereka. 但是很可能这就是他们民族的教导敬礼的方式。 Nah, saudara, hari ini tema yang kita mau belajar bersama yaitu merendahkan hati, .2 menunduk. 今天我们的主题是谦卑自己，然后呢顺服。 Nah, tema ini diangkat dari 8 tema bacaan selama berapa bulan yang lalu. 我们教会有在呼吁弟兄姐妹读书，有一本书，但是有8个好的行为，我们应当去行的，其中一个就是这一个。 Nah, temanya saya ulang lagi yaitu kerendahan hati dalam .2 menunduk. 就是说谦卑，然后呢愿意顺从。 Nah, saudara, kalau bicara tentang topik ini, 讲到这个主题， pasti tokoh atau figur yang paling sempurna dan paling ideal untuk menjadi contoh adalah Tuhan Yesus sendiri. 一个最理想、最能够成为榜样的呢，就是主耶稣基督。 Kalau manusia kan kelihatannya rendah hati, tapi kadang-kadang ingin pamer. Jadi di balik itu ada sesuatu yang justru diam-diam menyombongkan diri. 人呢，有时候外表看起来很谦卑，但是他的内心呢，却有一种要表现自己的样子。 Tapi kalau Tuhan Yesus yang mengajar pasti tidak bakal salah dan tidak bakal munafik. 但是呢，耶稣的教导不可能会错，也不可能是假冒为善。 Kalau kita baca di Injil Matius pasal 11 ayat ke-29, 若是我们读马太福音11章29节， di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan马太福音11章29节这里说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就得安息了。” ya, ada kata rendah hati di sana. 这里有一句话就是谦卑， Siapa yang mengatakan itu? 这句话是谁说的呢？ Tuhan Yesus sendiri. 就是耶稣自己说的。 Aku lemah lembut dan rendah hati, katanya. 他说：“我柔和谦卑。” Kalau saya bilang bukan lemah lembut, kalau kata lemah itu seolah-olah nggak berdaya gitu ya. Tapi dia boleh saya gunakan istilah lembut begitu. 他是一个很柔和的人， Tapi bukan berarti lembek. 而不是什么都是软绵绵的人，不是这样的。 Tapi ingin membuktikan kesungguhan dan keseriusannya. 而是要表现他是这样的严肃的来做， Dia rela pikul salib 他乐意背十字架， dan dia juga mengajarkan pikulah kuk yang kupasang karena
aku lemah lembut dan rendah hati. 他也教导我们说：你们当负我的恶，学我的样式。你们心里学我的柔和谦卑。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tadi kita sudah membaca kitab Filipi pasal yang kedua. 刚才我们已经读了腓立比书第2章。 Nah, secara etika di sana Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya orang mempedulikan orang lain dan lebih daripada dirinya sendiri. 保罗的教导就是说，我们也要关心别人，超过关心我们自己。 Hendaklah engkau rendah hati, kata di dalam ayat yang ketiga. 在第3节说，你们要谦卑， Dan belajar dengan siapa? 跟谁学呢？ Ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 di sana fokusnya. 他的焦点就在第5、第8节。 Siapakah Tuhan Yesus? 耶稣基督是谁呢？ Semua orang tahu dia adalah inkarnasi Allah dari Allah menjadi manusia. 大家都知道他是道成肉身的人， Dia adalah Allah itu sendiri. 他就是真神， Dia yang menciptakan alam semesta ini. 他创造宇宙万物， Dia yang berdaulat atas seluruh karya ciptaannya. 他掌管一切他所做的， Dia memiliki kemuliaan yang paling tinggi. 他有最高的荣耀， Dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi. 他有最高的地位。 Tapi Alkitab mencatat dia turun ke bumi, merendahkan diri, bahkan dikatakan mengosongkan diri. 但是圣经却说，他却愿意来到这个世界呢，倒空自己。 Alkitab mencatat dia lahir aja sebagai bayi yang mungil, yang seolah-olah tidak berdaya. 他诞生像个小婴孩，好像没有能力的人。 Dan bukan hanya itu, 不只是这样， dia lahir di tempat yang kotor, yang hina karena lahir di tempat kandang hewan. 他诞生在一个卑微的地方，就是马槽里。 Nah, selama dia hidup yang kurang lebih 33 tahun di dunia ini, 在这世界上享年33岁， seluruh keberadaan dirinya dia relakan untuk merendah, untuk menunduk, untuk taat kepada Sang Allah Bapa. 他一生当中，他愿意谦卑顺服天父的旨意。 Dia rela diludahi, dianiaya, bahkan ditolak di kampung halamannya sendiri. 他在自己的家乡被人拒绝，人家也吐唾沫在他脸上，逼迫他。 Ya. Dia juga bersikap sebagai hamba, seorang pelayan yang rela turun tangan untuk membasuh kaki para murid-muridnya. 他取了奴仆的形象，愿意替他的门徒洗脚。 Saya bisa bayangkan waktu itu perjalanan mereka ke sana kemari itu jalan kaki. 他们那个时代呢，无论往哪里去都是走路的。 Kalau musim hujan pasti banyak lumpur. 那如果是下雨天，会很多的泥土。 Kalau musim kemarau juga banyak debu yang nempel di kakinya. 天气热的时候呢，就会有很多的尘埃会粘在他们的脚 Nah, 上。 dalam tradisi orang Yahudi biasanya kalau mau masuk ke tempat makan bersama atau acara perayaan entah skala kecil maupun besar, pasti semua ada pelayan yang membasuh kaki para tamunya. 在犹太人的传统呢，如果有一起吃热闹的时候呢，都有佣人在替他们洗脚。 Nah, diceritakan di dalam Yohanes pasal 13 bahwa waktu itu mereka memasuki saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. 在约翰福音13章那边有记载说，耶稣最后的还没有被抓之前的一些生活。 Tidak ada yang melayani membasuh kaki. 那时候没有人服侍他们，洗他们的脚。 Mereka rata-rata siapa di antara kita merasa paling bergengsi. 那他们在想，哇，我们当中谁要愿意来帮人洗脚呢？ Mereka juga mungkin merasa paling terhormat. 他们可能觉得自己是应该是受尊敬的人。 Dan dalam situasi mungkin mereka saling
saling berpandang-pandangan atau saling mencari siapa yang mau melayani Tuhan Yesus dan turun tangan. 可能那时候他们也看来看去哦，谁愿意来做这个工作，来洗人 Dia 家的脚？ lepaskan jubah kebesarannya. 然后呢，耶稣自己来做， Dia menggunakan ikat pinggang kain. 他脱下他的外袍，然后 Dia 绑上 mengambil 腰， kain lap untuk kemudian mengambil air dan membasuh kaki murid mereka satu persatu. 他就拿了一盆水，蹲下来就为他的门徒洗脚，一个一个的帮他们洗。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 属着爱的 ini 弟兄姐妹们， contoh-contoh konkret dari sikap kerendahan hati dan kelemah lembutan Tuhan Yesus. 这就是耶稣温柔谦卑的态度。 Dia yang maha tinggi, tapi dia rela merendah semacam itu. 他是最高的，但是他却愿意谦卑到最低的。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， sampai pada puncaknya dia merendah serendah-rendahnya. 他到了最高峰，做到最谦卑的事。 Dikatakan di Alkitab tadi, katakan dia rela mati di kayu salib sebagai seolah-olah diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap. 他愿意牺牲自己，把他好像当作他是一个犯人、强盗这样的，把他钉在十字架上。 Sebelum disalib, dia udah lebih dulu dicambuk, dikasih mahkota duri, dianiaya, diludahi dan diperlakukan semena-mena oleh tentara Romawi. 钉十字架之前呢，他已经受了那么多的苦，被人家唾沫，被人家鞭打。 Dalam keadaan lemah secara fisik, dia harus memanggul kayu salibnya sendiri untuk naik ke Golgota. 在身体最软弱的时候，他还要被十字架往各个他山上去。 Setelah dia menanggung dosa dunia, dosa manusia yang harusnya dihukum mati itu, 他承担了众人的罪众人是应当被处死的，但是他担当了他们的罪。 dia harus juga dikuburkan bukan tempat kuburannya sendiri tapi milik orang lain. 他被葬在别人的坟墓里。 Nah, ini contoh sikap kerendahan hati dan ketulusan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia mengasihi manusia, saudara dan saya. 那他这样的谦卑呢，因为他爱你和爱我，爱大家。 Dia bukan ngomong doang, tapi betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan. 他不只是说说而已，而是他真的把它行出来。 Aku lemah lembut dan rendah hati. 我柔和谦卑， Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， hari ini kita diingatkan kembali tentang sikap kerendahan hati dan rela untuk menundukkan diri. 今天我们再一次的被提醒，应该谦卑，应该顺服。 Kita pernah sering mendengar peribahasa yang mengatakan demikian. 我们曾经听过这样的一个格言： Belajarlah ilmu padi, makin tandanya berumur, bertambah tua, makin berisi dan dibuktikan dengan makin merunduk. 我们应当学习稻米哦，它如果越老，它就越往下垂下来。 Ya, makin merunduk gitu ya bentuknya padi gitu ya. 这就是稻米的样子，就要这样垂下来，低下来。 Nah itu tandanya ada kualitas isi di sana. 那就是一种表现说，那个是有很好的质量的， Ada tandanya makin berguna di sana. 也看到更有用处。 Kalau posisinya begini berarti nggak ada isinya. 如果直呢，就是里面可能是空的， Kalau nggak ada isinya ya nggak ada gunanya. 那是空的就没有用。 Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， mari kita terus belajar dan belajar rendah hati.
我们继续的学习，再学习谦卑。 Sering orang mengatakan kita dikategorikan makin lanjut usia, makin senior, makin pengalaman, makin banyak makan asam garam, begitu kan? 那有人说我们年纪大了，越有经验，也越有吃了很多盐，有酸甜的味道。 Makin banyak makan asam garam itu ada efek sampingnya loh. 也有它的副作用。 Saya kali ini ada sempat jalan-jalan ke Melaka. 这次我有机会到马来西亚马六甲， Ya, hasil deteksi dokter antara lain Bapak harus mengurangi makanan yang manis, makanan yang asin. 那他叫我要注意吃饮食，太咸、太甜都不可吃。 Dan ini rupanya sejajar dengan ceramah dokter. Dokter namanya Yusuf， 就像上次Yusuf医生所说的一样样。 Pokoknya kalau di meja makan kecap asin, garam meja, gula, kecap manis, singkirkan semua. 他说在桌子上呢有糖，有那个咸的，那都要把它挪开。 Tapi pepatah tadi positifnya ada, makin banyak asam garam ya artinya tanda bahwa kita makin bijaksana. 那但是刚才的那个格言就是说吃了很多酸甜苦辣，可是就是更有经验，更有用。 Orang yang belajar banyak, ilmunya tinggi, biasanya terus pengen mau belajar. 一个人如果学了很多，然后呢，他会一直想要学。 Bukan hanya terus mau belajar, tapi dia juga mau berbagi ilmunya. 不但是一直学，也要分享给别人。 Dan itu tandanya ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang diberikan kepada yang lain. 就是他愿意牺牲自己，他愿意分给别人。 Ada yang mengatakan hidup kita makin berkualitas baik karena kita makin menjadi manfaat bagi yang lain. 我们生命更有意义、更有质量，就是愿意跟人家分享。 Semakin kita belajar rohani, makin dewasa dan makin matang. 当我们的灵命越成熟的时候， Turut dengan umur yang terus bertambah pada usia lanjut kita. 就像我们的年纪越来越大， Itu dibuktikan dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dan antara lain kerendahan hati. 那我们就要更加的虔诚，更加的诚实，更加的谦卑柔和。 Dan guru agung kita hanya Tuhan Yesus sendiri. 我们伟大的老师就是耶稣基督。 Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, 若是我们要像主耶稣， kalau orang lain di sekitar kita mau melihat wajah Yesus, 若是周遭的人呢要看见耶稣， maka bukti yang bisa kita praktekkan adalah kerendahan hati dan makin menunduk di hadapan Tuhan. 那就是看见我们的谦卑，看见我们的愿意顺服。 Kita boleh sedikit bicara, banyak kerja. 我们可以少讲几句话，但是多做几件事。 Tapi kita juga harus akui kerja kayak apa yang harus kita tunjukkan makin banyak. 但是一个我们要承认的就是我们会做什么呢？ Satu yang tidak boleh kita lupakan, 第一件事不可忘记的 yaitu banyak berbicara kepada Tuhan. 就是多跟神说话， Banyak waktu berdoa di hadapan Tuhan. 要有更多的时间在神面前祷告。 Makin banyak sedikit bicara dengan manusia tidak apa-apa. 少跟人家讲话没关系， Tapi bicara dengan Tuhan banyak-banyak asal itu untuk bukan ngomel, bukan komplain, bukan mengeluh, tetapi melakukan doa sapa, itu tandanya kerja yang paling hebat.
多跟神讲话，不是在神面前诉苦发唠叨，而是为了许多的事情祷告， Makin dekat dengan Tuhan, 与神更亲近， itu tandanya kita juga makin menunduk. 也看到我们更加的顺服， Makin suka merendah. 更愿意谦卑。 Kalau masih bisa berlutut, makin baik kita berlutut di sana. 如果还能够跪，就跪下来。 Tapi kalau tidak bisa berlutut pun lebih banyak kita menundukkan kepala, melipat tangan kita sebagai tanda kita tidak punya apa-apa. 若是不能够跪下来呢，我们就坐，但是我们要低头， Tapi kita masih bisa berbuat banyak apa-apa, 我们还可以做许多事， yaitu melalui doa kita. 就是接受我们的祷告。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福大家。阿妹，我们请嘉玲示范献一首诗歌：人生下半场要活得更精彩。弟兄姐妹可以看你们的书本，好，在这个书本有写halaman 56. Kami persilakan teman-teman yang sudah latihan tadi menerima tema. Martin, tolong sini. Belum ini. Mungkin satu dua bisa berdiri di sini deh, supaya kelihatan laki-laki ya. Ayo silakan. Ada ini jadi supaya kelihatan. Siapa? Yuk. Mana ya? Misi lagi toilet saya. Jimmy nggak bisa. Nggak bisa. Kita toilet. Toilet. Toilet matang. Kelihatan ya. Kamisnya matang.
firman-Nya untuk Musi Lydia. Terima kasih untuk paduan suara KUI. Tetap semangat ya. Tuhan berkati. 谢谢杜牧师正道，也谢谢李牧师翻译，谢谢我们嘉里师班唱诗，加油！加油！ Dan tiba saatnya untuk persembahan. 我们要收奉献了。 Lagu persembahan diambil dari nomor 62. 第62首， Ku ayu dosa. 主爱有多少？我们说奉献。 Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk belajar rendah hati. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami boleh melakukannya. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga boleh menjalankan persembahan. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 请坐， Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Lydia. 有请李牧师开场。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告，慈悲的天父，我们实在要满心感谢赞美你。我们感谢你给我们有机会到教会来敬拜你，在家里呢也有机会参加线上聚会，我们也向你感恩。主啊，谢谢你，我们这时候要为着我们嘉陵团契的前途来祷告。帮助我们大家更加有信心仰望你，
帮助我们大家都要去实行神你教导我们的道理，就是要学习谦卑柔和。感谢主给我们力量去实行。我们这时候也为着在病痛当中的弟兄姐妹祷告，有的在家里，有的在医院，求你开恩怜悯医治他们。特别我们纪念到丽达师母的妹夫董国华正在医院接受治疗，还有他的女儿身体也不舒服，太太也肚子不舒服，求主开恩怜悯医治，让他们一家人早日健康，在病痛当中也感受到有主的爱，有主与他们同在。求主给医生上回来的聪明智慧，对症下药，使他们都早日健康，能够出院。主啊，我们感谢你今天来到我们当中的，因为年纪大，也有身体上不舒服的地方，也求你医治我们，使我们大家都得做全力健康起来。特别我们想念到金美姐妹，她虽然身体软弱，但是她的心是那么的火热，她愿意到教会来敬拜你。求主你也开恩怜悯，让她一天比一天更加健康，心中也充满主所赐下的平安喜乐从主而来。感谢主，我们为着家庭团契也在练习诗歌，在圣诞节期间12月份的时候要唱，你也帮助我们大家都努力的来学习，因为我们愿意把最好的献上给你。感谢主垂听我们这不完全的祷告，你来听我们祷告，照着主的时间，照着主的心意来成全。我们祷告奉耶稣的名求，阿们。Mari kita bangkit berdiri, kebaktian pagi hari ini. Sampai di sini kita menyanyikan sebuah lagu nomor 29. 请大家在还没有结束之前，我们再唱一首歌，第29首。 Lalu dilanjutkan dengan doa Bapa kami. 天主导文。29。 愿你的国降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。请坐。 Kita masih ada acara HUT ya yang bulan November. 我们要庆祝生日呀，今天这个月生日的4月份， 10月份的呀4月，11月份我们要请